يشق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada petang ini memberi kita keizinan dan kesempatan untuk berada di dalam surau yang mulia ini bagi kita membicarakan tanggungjawab kita, tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, supaya kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan dapat kita meninggalkan apa yang Allah larang bagi kita. Mudah-mudahan dengan itu menjadi kita hamba-hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah dan dapat kita ganjaran yang dijanjikan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita aja mengaku menjadi hamba Allah. Adakah Tuhan terima penghambaan kita ataupun tidak? Kalau Tuhan terima, itu tanda kita dapat syurga. Kerana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Nampak? Allah sendiri iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Bila kita dijadi ataupun Allah terima kita sebagai hambanya, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Welcome to my surga, kata Allah. Jadi inilah harapan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan ini. Okey, muka surat berapa? Surat 101. Baik. Adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Mayang berjemaah, dia ada imam, ada makmum. Nak jadi imam, kena ikut adab-adab nak jadi imam. Nak jadi makmum, kena ikutlah adab-adab nak jadi makmum. Dia tak boleh dua-dua. Jadi imam, jadi imam lah. Jadi makmum lah. Orang yang layak jadi imam, jadi imam. Orang yang hanya layak jadi makmum, jadi makmum. Kalau ada campur antara lelaki dan perempuan, jangan pula wanita nak jadi imam. Sebab dia tak layak, ya. Yang kata, kamu mana tahu ngaji entah mana, kata. Aku tahu, ustazah, kata. Dia nak jadi imam, boleh tak? Tak boleh, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Baik, baca senang. Adab-adab menjadi imam.
dan adab-adab menjadi makmum. Adab-adab sembahyang berjamaah, tajuk generalnya adab-adab sembahyang berjamaah. Pertama, sebaik-baik bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Tapi meringkaskan ni jangan silap ya. Ada orang silap. Dia kata, ustaz ngajar tu sembahyang biarlah ringkas, janganlah panjang-panjang. Dia pun sembahyang subuh jadi imam, bacanya rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nak ringkas katanya. Ustaz nyuruh katanya, Ustaz Ibrahim nyuruh katanya. Maka itu silap betul. Kerana dalam sembahyang ni ada surah-surah yang dianjurkan oleh ulama-ulama. Lebih-lebih lagi ulama-ulama Melayu, ulama-ulama Nusantara, dia dah pilih surah-surah tertentu dalam waktu-waktu tertentu, ya, supaya kita sembahyang ada kepelbagaian. Tak ada surah itu je, Zuhur pun itu, Asar pun itu, Maghrib pun itu, Subuh pun itu, Subuh Isnin pun itu juga, Subuh Selasa pun itu juga. Asyik kuliah je, tak nak berubah. Jadi disusun surah-surah ni. Mereka dah siap susun surah-surah. Kalau subuh lain surahnya, kalau maghrib lain surahnya, kalau isyak lain surahnya. Terutama sembahyang-sembahyang yang tu imam terpaksa baca kuat. Ya, sembahyang yang jahar. Dah susun surah-surah tertentu. Jadi kita kena ikutlah tu ya. Jangan kalau dia umpamanya pagi Jumaat surah Alif Lam Mim Tanzil dengan Hal Ata 'alal Insan. Itu bukan surah pendek tu. Bukan surah ringkas tu. Panjang tu ya. Alif Lam Mim Tanzil tu dah 30 ayat. Hal Ata 'alal Insan tu berapa ayat? Ya. Panjang tu. Tapi walaupun panjang, itu dikira yang paling ringkas. Dikira ringkas lah tu ya. Jadi jangan silap pengambilannya ya. Sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itulah orang yang paling sempurna tetapi paling ringkas sembahyangnya. Orang tak berasa letih, orang tak berasa jemu. Ya, sempurna dan ringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamahnya dan sebelum saf diluruskan. Jadi tu imam jangan terus takbir aja. Ya, hendaklah dia tunggu dulu selepas Bilal iqamah. Sudah habis iqamah tu baru dia ke depan. Dia ke depan bila? Ketika muazzin tersebut qad qamatis salatu qad qamatis salah. Tu imam pun bangkit. Makmum jangan bangkit dulu. Tu imam aja. Itu sebab tuan-tuan, tu imam yang dilantik menjadi tu imam jangan bertolak-tolak. Kalau gila dia tu terus bangkit. Ya. Terus saja dia bangkit dan pergi ke tempat di saf tempat sembahyang. Ya, terutama di surau-surau lah. Kerana surau-surau ni tak tentu orang ni. Jadi tak payahlah kalau dia imam terus ke depan. Ya, makmum tunggu dulu. Kerana makmum ni dalam mazhab Syafi'i hanya sunat dia mula bangkit setelah selesai iqamahnya. Sudah habis qamat tu baru dia bangkit. Ya, dah habis qad qamatis salatu qad qamatis salah. Itu imam aja bangkit pergi ke tempat sembahyang. Makmum tunggu dulu. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru makmum bangkit. Bila bangkit terus menuju ke saf. Imam jangan terus takbir dulu. Tengok belakang dulu. Pastikan saf tu penuh. Lebih-lebih lagi saf yang pertama di depan tu. Biar dia penuh, jangan ada ruang.
Jangan ada lompang. Tahu ke lompang? Antara satu orang dan satu orang. Jangan putus saf tu. Dengan satu lompang yang tak ada orang. Biar penuh tu, pastikan. Kalau tak penuh, panggil. Betul kan? Penuh ke saf. Jangan terus Allahu Akbar. Jangan. Ya? Ni setengah orang, bukan sini lah, tempat lain lah. Bila dia pergi ke depan je, tak ada noleh ke belakang pun, dia pun terus salli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar katanya. Orang belakang belum lagi betulkan saf. Apa hukumnya tu? Makruh, ya. Pastikan saf tu penuh dulu, baru dia takbiratul ihram. Ya. Jangan terus-terus takbir saja. Jangan imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamahnya dan sebelum saf diluruskan. Sebab itu sunat imam tu toleh ke belakang, pusing ke belakang, bukan saja toleh, pusing betul badannya ke belakang, pastikan saf tu lurus dan beri arahan. Arahannya istawu lis-solati rahimakumullah. Kalau nak cakap Arabnya, istawu lis-solati rahimakumullah. Ya, jangan sebut ista lis-solat. Ista tu nama saya. Nyaut pada saya kan. Ya. Dia nak istawu, istawu. Tahu ya, tahu. Bukan istau. Ada orang sebut istau, tak betul. Istau tu artinya samakan kamu saf tu. Samakan oleh kamu akan saf itu. Namanya istau. Ya, alif sin ta alif hamzah waw. Istau, ya. Samakan oleh kamu akan saf. Lis solat bila semayang. Rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmat oleh Allah Taala. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada kita. Kalau kita pergi ke Mekah, dia tak ada panjang apa itu. Tu imam tu sebut istau katanya. Itu aja, istau katanya. Kita pun kalau nak buat apa itu boleh juga lah. Sebut istau katanya. Orang pun boleh. Jangan takbir dulu, pastikan penuh saf tu. Barulah dia toleh ke depan atau menghadap kiblat dan takbiratul ihram. Ya. Ataupun boleh baca hadisnya, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Itu hadis ya. Samakan oleh kamu akan saf. Sesungguhnya menyamakan saf itu sebahagian daripada sembahyang. Boleh nak baca itu pun boleh. Tapi yang paling ringkas, yang paling senang, yang senang-senang kita ngapa apa? Yang tadi apa? Istau. Tahu ya, tahu. Jangan tahu ya, tahu. Nak tahu. Istau. Ya. Itu dia cara dia. Okey, ada soalan sini. Yang ni, yang menyamakan saf ni. Sini ada buat tak? Tok Imam ada buat? Suruh buat kalau dia belum buat. Ya? Buat juga ya. Bagus. Kalau buat tu baguslah tu. Jangan terus takbir aja. Ada setengah tempat tu dia takbir aja. Tak kira lantak lah orang tengah kecoh nak betul saf sana sini. Dia dah takbir siap dah. Itu yang kedua. Saf tu pastikan dia rapat dan lurus. Rapat dan lurus. Kalau boleh bahu kita yang kiri kena bahu kawan kita yang sebelah kanan. Bahu kita yang kiri ni kena kepada bahu kawan kita sebelah kanan. Ya, ada orang takut benar, tak nak dekat, tak nak kena bahu, lari dia. Lari yo lantak ni lari. Kita nak, inilah dia latihan perpaduan. Kita nak berpadu. Ini dia latih dia. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Ya. Tak apalah rapat je. Biarlah rapat tak apa ya. Jangan sampai nindih lutut dia. Jangan sampai nindih lutut. Ya. Ya. Patutnya rapatlah sikit ya, tapi dia luar benar. Itu tak apalah, kena redha lah macam buatnya. Ya, dia gaul, tak boleh nak rapat. Ya betul tu, memang ada berlaku waktu itu. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya, Tok Bilal tu atau muazzin tu, bila dia nak qamat, dia sebut saf, ya. Bila sebut saf tu, orang pun semua bangkit, betulkan saf. Bila dah rapat saf tu, baru dia qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mazhab lain, bukan kita punya. Jadi kalau mazhab
Syafi'i tak payah letuk imam apa tu Bilal tu sebut saf, tak payah. Kita ni kadang-kadang dia bangkit sebut saf, orang lain nihin aja. Siapa bila nak bangkit? Tembak apa sebut, tak payah sebut. Ya. Dia nak sebut saf, semua orang bangkit. Betulkan saf tu dulu, dah rapat betul, baru qamat. Itu caranya kalau ikut mazhab Hanafi. Ya, berapa minit jaraknya? Ya, betul. Ada setengah Tok Bilal, dia tak nyampang apa. Tahu tak nyampang apa? Udahlah sembahyang sunatnya laju-laju. Udah laju-laju, dah lepas dia sembahyang, tak ada noleh kiri kanan, terus qamat je. Orang tengah sembahyang belakang tu. Itu orang yang konggek, ya, betul tu. Ya. Orang yang tak sabar-sabar. Jangan kopi tu. Pastikan semua jemaah yang ada dalam tempat kita sembahyang tu ready dulu. Dah siap tu baru kita qamat. Make sure everybody is ready dalam ini. Tapi kalau nak nunggu orang dari luar tak ada suruh. Orang yang telah hadir tu. Orang yang telah hadir tu. Itu sebab kalau dia datang lambat, itu qamat je lah. Dia datang lambat terus Allahu Akbar. Kita tahu dia lambat datang. Jangan tunggu lagi. Tapi kalau dia dah sedia ada setelah kita azan tu, orang yang dah ada tu, dia dah habis sembahyang. Boleh lah. Jadi itu sebab setengah-setengah tempat dia ada tulis. Sembahyang bermula, kata dia. Kalau subuh tu 15 minit selepas azan. Tapi tak ada dalam kitab menyuruh 15 minit. Itu masjid tu ajalah. Kalau isyak 10 minit selepas azan. Kalau maghrib 5 minit selepas azan. Kalau zuhur 10 minit lepas azan. Kalau asar 10 minit lepas azan. Itu biasanya. Betul lah tu. Okey lah tu. Jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Itu caranya. Supaya apa? Supaya orang tu dah ready dulu, baru dia qamat. Bersedia untuk sembahyang tu. Baik, yang ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir dan makmum pula jangan mengangkatkan suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Imam bila dia takbiratul ihram, hendaklah dia mengangkat suaranya. Allahu Akbar, kira-kira terdengar kepada makmum yang di belakang. Termasuk wanita yang di balik tabiur tu tak dengar dia punya takbir. Tapi sekarang ni ada mikrofon, tak ada masalah ya. Kalau tak ada mikrofon, pastikan mereka dengar. Hukumnya sunat. Tapi ingat, jangan dia takbir kerana nak bagi dengar makmum. Dia takbir kerana apa? Kerana hukumnya sunat. Dia kuat tu kerana hukumnya sunat. Jangan dengan tujuan nak bagi dengar makmum, tak boleh ya. Ada juga ulama yang mengatakan kalau dia buat takbir itu kuat supaya makmum dengar, batal sembahyangnya. Kalau kita baca Sabilal Muhtadin ada katanya batal. Macam orang negur tu imam juga. Kalau dia tuan semata-mata negur, tu imam salah baca, semata-mata dia negur tu kerana dengan tujuan negur, tak ada niat zikir sementara itu, tak ada dicampurkan dengan zikir, maka batal sembahyangnya. Seolah-olah dia bercakap-cakap dengan orang yang sedang sembahyang. Jadi kalau kita negur lah niat zikir dalam hati itu. Di samping kita negur dia tu, kita niat kita berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita takbir. Dia kuat sikit dah. Allahu Akbar. Dia dengar ya. Jangan ada kuat benar pula. Ada satu imam tu ada kuat benar. Allahu Akbar katanya. Kalau bunyi. Itu tak ada suruh habis tu ya. Tapi taklah makruh punya dah. Kalau dia jadi tu imam. Makmum jangan kuat suaranya. Biar hak dengar diri sendiri aja. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Macam mana takbirnya? Allahu Akbar. Dengar sendiri dah. Jangan langsung tak berbunyi pula. Nak ada suara. Tapi jangan kuat sangat. Kerana takbiratul ihram ni adalah rukun qauli. Rukun yang wajib disebut.
disebut tu biar ada suara. Kita tak ada sebut namanya. Suara tu paling kuatnya kedengar dirinya sendiri. Itu dia. Ini kadang-kadang dia baru datang. Dia baru datang sah hujung sana. Bila dia takbir, orang hujung sana tahu itu tak lain dan Haji Ibrahim tu betul. Suaranya dengar dia orang. Kalau imam, dia lebih kuat daripada imam. Itu apa hukumnya? Makruh, asasnya makruh. Tapi kalau kerana itu mengganggu bacaan wajib makmum sebelah dia tu, maka hukumnya haram. Macam dia baca Fatihah, punya kuatnya, kadang terganggu orang sebelah dia tu. Hukumnya haram ya. Lebih-lebih lagi kadang-kadang suaranya sengar pula tu. Suaranya sengar, udah kuat, udah tak tahan orang sebelah tu, udah ketawa orang sebelah tu sebab dengar suara dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kata orang sebelah dah tak tahan. Kerana dia, jadi haram tu. Dia orang sebelah tu pun berdosa kerana dia ketawa dalam sembahyang. Dia pun berdosa kerana menyebabkan orang sebelah ketawa. Jadi jangan kuat sangat baca tu ya. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Baca tu jangan kuat benar. Kerana orang perempuan hanya sekadar dengar suaranya sendiri. Jangan sampai orang balik tabiur pun dengar. Ya. Jangan sampai orang balik tabiur pun dengar. Ini orang pun dengar, itu tak lain suara munah tu katanya. Bukan munah ini ya, munah lain. Ya. Jadi kadang-kadang dia datang kerana nak dengar suara munah aja. Mana suara munah ni, tak ada lagi suara ini kita ya. Jadi kena jaga ya. Itu dia. Ada masalahnya ni, yang ketiga. Yang ni tak apa, kita bincang satu persatu. Tak ada ya? Okey. Yang keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka itu mendapat pahala berjamaah, dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapat pahala sembahyang berjamaah. Imam tak ada niat jadi imam. Usolli fardal isya'i arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Tak ada niat jadi imam ya. Dia kita sembahyang seorang tu. Allahu akbar. Makmum saya niat jadi makmum ya. Saja aku sembahyang 4 rakaat, waktu isya 4 rakaat. Makmum kerana Allah Taala. Jadi makmum dapat pahala berjamaah ya. Imam tak dapat pahala berjamaah kerana dia tak niat menjadi imam. Jadi imam dapat pahala sembahyang seorang, makmum dapat pahala sembahyang berjamaah kerana dia niat makmum, kecuali Jumaat. Ya, sembahyang Jumaat lain hukumnya. Kerana bila sembahyang Jumaat tu imam wajib niat jadi imam, makmum pun wajib niat jadi makmum. Kalau tok imam tak ada niat jadi imam, dalam takbiratul ihram tak ada niat dia jadi imam, satu Jumaat tu tak sah. Kalau dia tak ada niat, usolli fardal jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala, tak ada niat imaman, saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, satu Jumaat tu tak sah. Pasal apa? Kerana sembahyang Jumaat fardu ain berjamaah. Ya, fardu ain berjamaah. Jadi kalau seorang-seorang lebih-lebih itu imam, kalau tu imam tak ada niat berjamaah, siapa yang ikut dia? Ya, tak ada boleh lah. Dia mesti nak ada imam, nak ada makmum. Jadi satu Jumaat tu tak sah. Sebab itu kena niat jadi imam. Makmum kalau tak niat jadi imam, tadi jadi makmum, dia tak niat jadi makmum, dia seorang aja tak sah. Ya, dia seorang aja tak sah kerana Jumaat dia tak ada sembahyang seorang-seorang. Dia mesti sembahyang secara berjamaah. Bila dia tak niat jadi makmum, dia seorang aja tak sah kalau jumlah bilangan makmum yang ada di situ melebihi 40 orang ikut mazhab Syafi'i. Kalau lebih daripada 40 orang, seorang tak ada niat makmum,
yang seorang tu aja tak sah. Tapi kalau orang sembahyang tu ngam-ngam 40 orang, tiba-tiba seorang tak niat jadi makmum, apa tak? Habis satu jemaat tu tak sah. Kerana ikut mazhab Syafi'i yang mengesahkan jemaat, nak sembahyang jemaat paling kurangnya mesti ada 40 orang ahli jemaahnya. 40 orang tu ada kena tahu ni hukum tu Pak. Kena tahu. Kalau tak tahu, Kalau tak tahu tak sah lah. Itu sebab ketika imam baca khutbah, kalau ada seorang jadi ngam-ngam 40 je ni tu imam baca khutbah, tengah baca khutbah tu seorang ngantuk tertidur, tak dengar khutbah, habis satu jemaat tak sah. Ya, satu jemaat tu tak sah. Itu sebab ada, ini bukan hadis, bukan apa, ada orang wali Allah lah mengatakan, kalau tak ada 100 orang dalam satu berjemaah tu, Jumaat tu tak sah. Mesti nak ada korang-korangnya 100 orang. Kerana ada di kalangan jemaah tu orang yang semayangnya tak betul, ada yang wuduknya tak betul, ada yang akidahnya tak betul. Ya. Jadi dia paling kurang nak ada 100 orang, barulah boleh 40 orang yang semayang tu kira semayangnya sempurna lah, betul tu. Kata ulama lah, kata wali-wali Allah. Yang ini nak pegang pun boleh, nak tolak pun boleh. Tapi ada logiknya. Ada tak di kalangan orang yang sembahyang tu tak tahu mana rukun, mana yang wajib, mana yang sunat? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Ya? Ada tak di kalangan orang yang sembahyang tu Fatihah pun tak betul? Ada tak? Takbir pun tak betul. Allahu Akbar katanya. Betul kan? Allahu Akbar. Betul kan? Ada kan? Ada tak di antaranya tu tahiyatnya tak betul? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Betul tak? Betul ke? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Betul ke? Ka tu berapa harkat? 1 harkat sahaja. Jangan buat 2 harkat. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Baru betul. Jadi banyak. Itu tahiyat tu wajib. Kalau dia rukun. Tak betul baca, tak betul tahiyat, tak betul tahiyat, tak betul semayang, tak betul semayang, tak usah semayang. Itu sebab ada orang katakan kalau 40 orang, garanti tak sah jemaah. Kerana dalam 40 tu ada yang akidahnya tak betul. Ada ke tak ada? Yang akidahnya tak betul. Ada yang mempertikaikan hukum Allah, mana sesuai dilaksanakan hudud dalam negara seperti Malaysia. Macam lebuh. Apa yang lebuh? Lebuh raya. Apa lebuh? Lebuh akidah. Itu dia ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia dapat pahala berjamaah. Itu yang lain dengan jemaat ya. Mayang waktu. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka itu mendapat pahala berjamaah. Dan sah juga sembahyang imam, tetapi ia tidak dapat pahala sembahyang berjamaah. Mengapa tak dapat? Kerana dia tak ada niat menjadi imam ya. Itu yang keempat. Ada masalah? Tak ada. Yang kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya pada ketika membaca suratul Fatihah dan surah yang selepasnya pada sembahyang subuh dan 2 rakaat yang permulaan pada sembahyang maghrib dan isya. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Tuan-tuan, kalau sembahyang seorang-seorang pun, rakaat pertama dan rakaat kedua, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya, mesti dah dikuatkan suara. Ya.
Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan, dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Tengok ya, yang pertama apa? Imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah. Ya, Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Kemudian doa iftitah tu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Itu pun kuat tu. Dia nak je suara yang kedengar diri sendiri aja. Jadi saya ngajar ni bagi dengar lah ya. Dari doa iftitah tu jangan kuat suaranya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kuat tu. Sebenarnya bukan bunyi tu, biar dia sikit lagi ya. Dengar diri sendiri aja. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bagi sikit a'udzubillah tu, jangan kuat. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Nak kuat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dulu. Lepas tu baru amin. Amin tu kuat. Makmum pun kuat juga ikut amin. Walaupun dia belum habis Fatihahnya. Makmum tu belum habis Fatihah. Kalau dengar imam baca amin, dia kena ikut baca amin bersama-sama dengan imam. Kerana kalau serentak bacaan amin imam, bacaan amin makmum dan juga bacaan amin malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu daripada itu. Ya, kalau makmum baca Fatihah bersama dengan imam. Macam sembahyang tarawih lah. Sembahyang tarawih kan makmum kadang-kadang dia baca sama dengan imam. Kenapa? Imam tu laju pun benar. Jadi kadang-kadang dia tak sempat. Jadi tak sempat dia baca Fatihah bersama dengan imam ya. Jadi dia membaca amin, imam pun baca amin, malaikat pun baca amin. Jadi Allah ampunkan dosanya sebelum ini. Nak ke tak nak? Sebab itu amin kita biar serentak dengan amin imam ya. Mana dia? Dan hendaklah imam meninggikan suaranya pada ketika membaca surah Al-Fatihah dan juga surah yang selepasnya itu. Lepas Fatihah baca surah apa? Surah Yasin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan seterusnya. Bagi kuat suara tu ya. Kalau pagi Jumaat alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzir qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Teruslah sampai habis ya. Kuatkan suara tu. Tapi kalau sembahyang Zuhur jangan kuat. Yang Asar jangan kuat. Jumaat kuat ya. Kuat. Tahajud yang sunat ni tahajud kuat ke tak? Boleh dua-dua. Kuat pun boleh. Ini orang lelaki aja, perempuan jangan kuat ya. Orang lelaki boleh kuat, tahajud pun boleh kuat. Supaya terbangun keluarga-keluarga yang lain tu. Dia mendengar ayahnya sembahyang, dia pun bangkit. Itu tak apa. Tapi yang eloknya jangan kuatlah ya. Supaya kita dapat memelihara keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi baca dia biar kuat. Surah tu nak kuat. Kemudian dan 2 rakaat pada permulaan pada sembahyang maghrib dan isyak.
Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Jadi tuan-tuan yang sembahyang sendirian, biar kuat suara tu. Tuan-tuan aja ya, saya tak sebut perempuan, tuan-tuan aja. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin. Tu paling kurangnya 2 harakat. Min tu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sebab dia mad arid disukun, ya. Amin. Itu 2 dengan 2. Amin. Ataupun 2 dengan 4. Amin. Ataupun 2 dengan 6. Amin. Ya. Tapi kalau orang Mekah tu dia amin aja. Boleh lah. Itu cara demo, ya. Kita punya mazhab lain dengan demo. Ya. Itu amin. Biar sontak bacaan kita dengan bacaan imam, ya. Habis, itu yang kelima. Ada masalah? Anda benar demo ni, tak ada masalah ni. Kalau apa ni bacaan untuk Isya dan Maghrib kita tak baca kuat pada rakaat pertama kedua tu, apa hukum? Makruh lah. Makruh. Kerana menyusahkan makmum. Kalau tak baca kuat, susahlah makmum tu, ya. Kalau kau sembahyang sendiri. Ya. Kalau sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri makruh juga. Kerana dia sunat hukumnya. Sunat hukumnya baca kuat. Bila tak baca kuat, makruh lah. Bila sunat dia lawan sunat tu makruh. Ya. Makruh hukumnya. Baik. Habis. Yang keenam. Hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna, dan hendaklah makmum mengambil peluang masa yang berdiam imam itu untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengar bacaan imam. Dan ia jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia tidak mendengar bacaan imamnya itu. Jadi macam ni tuan-tuan, orang jadi imam ni, dia ada tempat-tempat yang dia sunat diam. Ya, ada tempat-tempat yang dia sunat diam. Pertama, lepas takbiratul ihram, dia kena diam sebentar. Allahu Akbar. Lepas tu diam sebentar. Lepas tu baru baca doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran sampai habis. Wa ma ana minal muslimin. Apa itu, ya. Lepas tu nak baca surah atau sebelum bismillah tu diam sebentar. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berhenti dan diam dulu. Ya, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini tak ada suruh diam, tapi antara satu ayat dan satu ayat tu adalah diam, kan. Tapi tak adalah suruh diam ketika itu. Yang dia dah kelaziman dah apa itu. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu. Jangan terus amin. Kerana amin tu bukan surah, bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Dia lain. Dia lain daripada Fatihah. Jadi biar berhenti dulu. Waladdallin. Diam dulu. Ada orang suruh baca Rabbighfirli wali walidayya. Boleh kalau nak baca pun. Tak apa, ya. Lepas tu baru amin. Lepas amin tu bila baca surah, nak baca surah tu kena diam. Bukan diam sikit, nak diam panjang. Selama mana diamnya? Sebelum baca surah. Selama makmum sudah habis baca Fatihah, baru dia mula baca surah. Yang ini yang banyak orang tak buat ni. Banyak orang tak laksanakan dia jadi imam. Terus aja amin tu bismillahirrahmanirrahim. Baca pula ayat pendek. Baru tengah-tengah ayat dia Allahu Akbar rukuk. Imam apa makmum belum habis baca lagi. Jadi pastikan makmum sudah habis Fatihahnya, baru kita mula membaca surah.
tarawih ke apa-apa pun. Yang banyaknya tarawih lah. Habis baca Fatihah baru baca surah. Itu yang idealnya. Tahu ideal? Yang terbaiknya. Tarawih adakah dalam kitab? Maka sunatlah kamu baca laju-laju ketika sembahyang tarawih. Ada ke jumpa? Cik khabar kan? Ada jumpa ke tak? Sembahyang bersenang-senang. Tarawih ni artinya sembahyang bersenang-senangan. Bukan bercepat-cepatan. Ini kira sampai tak bernafas tu. Tempat tuan-tuan dia tak tahu, dia tak pernah sembahyang tarawih. Ya. Setengah tempat tu Allah, dia kadang tak terkejut. Ya. Jadi berhenti tu biar sampai habis Fatihah. Dah habis Fatihah makmum baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua faedahnya. Yang pertama sempat orang belakang tu. Yang kedua orang yang belakang setelah baca Fatihah dia tak ada baca apa-apa, sempat dia mendengar bacaan imam, mendengar orang lain baca Quran tu hukumnya apa? Sunat, dapat pahala. Dengar orang baca Quran tu dapat pahala. Ya. Dan kalau salah orang tu imam tu boleh dia negurkan kerana dia dengar. Kalau tengah baca Fatihah dia dengar tu imam salah macam boleh tegur dia. Jangan tegur tuan-tuan. Kerana orang baca Fatihah tak boleh diselangi dengan perkataan lain daripada ayat dalam Fatihah tu. Ya. Jangan diselangi dengan perkataan-perkataan yang lain selain daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau diselangi dia kena ulang balik. Lalu lah dia dah tahu ghairil maghdubi alaihim, dengar imam tu salah. Ya. Dia salah dia betul kena imam tu. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia kena ulang balik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tu. Kalau imam rukuk lepas tu, dia lagi terkekeh lagi. Jadi ingat tuan-tuan yang betulkan tu imam tu biar jangan tengah membaca Fatihah. Kalau dia dah lepas baca Fatihah tak apa, boleh membetulkan bacaan yang salah daripada tu imam. Baik. Jadi dia diam. Lepas itu, lepas surah tu, udah habis surah tu, diam sikit dulu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu berhenti sekejap, diam dulu. Baru Allahu Akbar. Supaya dapat terbeza rukun berdiri betul dengan rukun rukuk tu ada dibezakan dengan diam sebentar. Itu dia dalam sembahyang ni ada 6 tempat sunat imam tu diam sebentar. Ya. Jadi kita carilah apa yang sunatnya. Ya. Diam sebentar imam tu. Jangan terus dia. Lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, wa ma ana minal mu'minin. Wa ma ana minal muslimin. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada diam. Patutnya berhenti dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tak ada kuat sikit aja. Tapi saya baca kuat ni sebab ngajar. Dia diam sebentar. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam dulu. Baru amin. Bukan ada minit diamnya. Sekadar 1 minit 1 minit ya 1 nafas lah. Bukan seminit pun tak sampai. 10 second ke. Amin. Lepas tu diam lama sehingga habis baca Fatihah baru baca surah. Ya. Udah habis baca surah tu diam lagi sikit. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Diam sebentar. Baru Allahu Akbar. Jangan tengah baca tangan dah turun. Ada imam betul tau. Tengok ni. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar katanya. Itu makruh juga hukumnya ya.
dia kena diam dulu. Supaya terbeza antara rukun berdiri betul dengan rukun rukuk. Ya. Baik. Supaya dia mengambil nafas. Kemudian makmum dapat sepenuhnya mendengar bacaan imam. Dan ia jangan membaca surah. Makmum jangan pula baca surah, ya. Kecuali kalau dia tak dengar bacaan imam. Ini kadang-kadang ada makmum baca surah bersama dengan imam. Itu kita nampak dalam televisyen. Ada dah tengok dalam televisyen. Makmum pun buka Quran juga. Imam baca, makmum pun baca sama. Itu makruh hukumnya, tak disuruh, ya. Makmum sepatutnya mendengar bacaan daripada imam, ya. Fastami'u lahu wa ansitu. Kamu dengarkannya dan diam kamu. Tapi yang buat itu orang Arab, kita tak berani lah nak dengar, ya. Tapi orang Arab bukan tentu betul semua. Walaupun dia orang Arab, jangan jadikan contoh, ya. Kerana kita mazhabnya lain, dia mazhab lain. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih. Jangan membaca tasbih, rukuk dan sujud, tasbih sujud lebih daripada 3 kali. Dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya bila dia rukuk, tasbihnya berapa kali? 3 kali saja. Jangan lebih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu aja. Jangan lebih, ya. Kerana tasbih ni kalau kita sembahyang seorang, boleh baca sekali, boleh baca 3 kali, boleh baca 7 kali, boleh baca 9 kali, boleh baca 11 kali. Sebanyak-banyaknya 11 kali. Tapi kalau kita jadi imam, jangan lebih dari 3 kali. Kerana hukumnya makruh. Kerana di antara yang makmum tu, ada yang gaut. Lagi? Ada yang sakit lutut. Lagi? Ada yang baru lepas bypass operation. Tahu ke? Macam-macam. Ada yang sudah 72 umurnya. Ya. Jadi 3 kali itu paling sesuai lah, sederhana, tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat. Ya, 3 kali aja, jangan lebih. Baik. Kemudian begitu juga tasyahud awal, tahiyat awal. Jangan lebih daripada Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh, ya. Itu aja. Lepas tu naik rakaat yang ke-3. Jangan terus wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makruh hukumnya kalau lebih daripada itu. Dia itu aja. Adakah dia memerlukan sujud sahwi kalau kita baca lebih? Adakah sunat sujud sahwi? Jawabnya tidak, ya. Tak payah. Kadang-kadang kita telajak, ya, tengah baca tu. Maklumlah tengah sembahyang pergi pasar malam. Ada tak orang sembahyang pergi pasar malam? Milih bawang lah dia, milih timun lah dia, milih ikan bilik lah dia. Tak sedar telajak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Rupanya aku tahiyat awal katanya. Ya. Bila sedar tu terus naik, tak payah lepas tu dia sujud sawi. Ya. Lagi apa? Dan jangan ketika membaca tasyahud awal lebih daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Yang ke-8, hendaklah imam jangan membaca selain daripada surah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat, dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa dalam tasyahud akhir selepas ia membaca tasyahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa dia kata dah? Imam jangan membaca selain daripada surah Al-Fatihah pada 2 rakaat selepas 2 rakaat yang pertama tu,
Wah, yang baca kuat tu, lepas itu rakaat ketiga, rakaat keempat, kalau 4 rakaat lah, kalau 3 rakaat, 3 rakaat lah. Rakaat yang ketiga tu jangan baca ayat lagi dah. Jangan baca surah, baca Fatihah saja. Ya, rakaat ketiga, rakaat keempat tak ada baca ayat, hanya baca Fatihah semata-mata. Ya. Kalau terlajak, terbaca juga. Macam berhenti kejap-kejap itu, terus rukuk. Ya, adakah sujud sahwi juga? Tak payah, ya, tak payah sujud sahwi. Ya, atau 4 rakaat janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doanya di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu tahiyat akhir. Dia yang paling elok, yang paling baik sekat paling panjangnya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu je had. Itu dah panjang benar tu ya. Allahumma laka apa? Ya Allah. Allahumma ighfirli. Ya Allah. Apa nama doanya? Allahumma lakal hamdu kama ukanya. Ya Allah. Ujung tu fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dah lupa ni. Dia tu ya Allah. Allahumma ighfirli. Ya Allah, nanti tengok sekejap. Mana kedainya. Dia ngajar pula jadi orang itu ya. Dah lupa itulah mudah benar. Wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pangkai aja apa? Allahumma ighfir. Pakainya apa? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Ya itu ya. Itu tanda jarang baca ada juga tu. Ya. Bukan tak hafal, saya tu hafal juga. Tapi jarang benar berbaca. Kalau jadi imam pun jarang baca. Tapi yang paling eloknya itulah sekat subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan lebih daripada itu. Jangan baca lepas tu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatid dajjal wal mahya. Tak payah baca yang itu ya. Yang itu tak payah. Biar dia had subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau baca juga makruh hukumnya. Pasal apa? Pasal di belakang tu ada orang gaut. Orang gaut mai lalu lama-lama duduk tahiyat akhir. Ya. Tak lalu dia duduk lama-lama tahiyat akhir tu. Baik, lagi? Yang ke-8 ya. Yang ke-9. Hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jamaah. Dan ahli jamaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Imam bila bagi salam, niat nak bagi salam kepada makmum. Sebelum salam tu niat dalam hati lah. Jangan dah nawaitu bagi salam pada makmum, tak payah. Niat je dalam hati ya. Niat nak bagi salam kepada makmum yang sebelah kanan dan juga di belakang. Baru assalamualaikum warahmatullah. Bila warahmatullah baru paling ke kanan ya. Tapi kum tu jangan bergerak dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Betul ya. Jangan assalamualaikum. Takut dada tu dah berpaling dari kiblat ketika kita memberi salam tu, sebelum habis salam tu. Jadi bila habis dulu assalamualaikum baru kita berpaling. Kalau berpaling pun tak apa, ada sah mayang tu ya. Itu niat bagi salam kepada makmum sebelum kita salam betul-betul. Ya. Jadi assalamualaikum. Jangan pula ngangguk, tak siapa nyuruh ngangguk. Ini dah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tanggal leher tu baru tahu. Tak ada siapa nyuruh ngangguk ya.
Jadi itulah. Tak payah nganggu. Terus saja bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul? Sebelum salam kedua tu, niat keluar daripada semayang. Aku lepas ni keluar dari semayang. Niatlah mati aja. Aku nak keluar dari semayang. Baru salam balik yang kedua. Assalamualaikum. Kita juga tegak muka tu ke depan. Ya, Assalamualaikum. Betul, baru warahmatullahi, baru paling ke kiri. Niat bagi salam kepada orang belah kiri dan orang yang di belakang kiri. Makmum pula bila salam, sebelum salam tu niat jawab salam imam. Ya. Dan juga bagi salam pada orang sebelah kanan dan juga di belakang dia. Dapat pahala belakang tu tau. Ya. Bila salam belah kiri, niat jawab salam imam, kan imam salam 2 kali. Ya. Dan juga nak bagi salam kepada orang sebelah kiri dan di belakangnya. Atau kalau sembahyang seorang? Kalau sembahyang seorang macam mana? Niat bagi salam kepada malaikat yang ada di kanan dan juga di belakang. Dan dia bagi salam kepada malaikat yang sebelah kiri dan malaikat yang di belakang. Jadi kena niat itu juga. Itu yang ke-9. Yang ke-10, hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya. Jangan terus bah. Lepas salam jangan terus bah, duduk sekejap. Bah tu apa? Bah tu apa? Naik bah. Kumbah. Ini lepas salam kumbah, lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Duduk dulu. Ya. Dan hendaklah ia berhadap kepada para makmum dengan mukanya. Jangan ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan lepas salam tu beria benar. Tengok ni. Lepas salam tu. Mana si Hasan ni datang ke tak? Kalau ini, mana Timah ni datang ke tidak? Tak payah. Jangan beria menoleh kiri kanan. Ya. Dan jikalau ada jamaah perempuan di kalangan makmum, makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal dan hendaklah jangan ada di kalangan para makmum lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju sebelah kanan sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Jadi lepas salam duduk dulu. Tu imam pun duduk dulu. Wiridlah dulu. Kita dah diajar ulama-ulama Syafi'i wirid lepas sembahyang. Jangan ikut orang Arab tu. Orang Arab tu tak ada wirid. Kita ada wirid. Lebih lagi subuh sampai tahlil sampai apa ya. Wiridlah dulu. Udah habis wirid tu baru bangkit. Bila bangkit, siapa dulu bangkit? Lelaki atau perempuan? Perempuan dulu bangkit. Dah habis dia keluar, baru lelaki bangkit. Menuju ke arah kanan. Kalau dia berhajat ke kanan lah. Atau ke arah kiri kalau dia berhajat ke kiri. Tapi kalau tak ada hajat, elok belah kanan. Dia ke kanan boleh, ke kiri boleh. Dia pergi ke mana? Pergi ke sebelah kanan. Dan imam jangan berkalih dulu daripada tempat duduk dia. Sebelum dia habis membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sama ada sembahyang subuh atau sembahyang maghrib. Subuh atau maghrib. Itu dua tu. 10 kali baru dia berkalih. Berkalih tempat duduk dia ya. Berkisar tempat duduk tu. Baru nak bersila pun bersila datang apa. Ya. Makmum pun hanya boleh bergerak setelah imam itu bergerak. Kalau tidak, makruh hukumnya. Kecuali keperluan yang amat sangat. Ya, orang gaul, tak apalah. Boleh bersila lepas itu. Ya, orang gaul, tak apa. Kalau nak berak, apa buat? Kalau nak berak, apa buat? Terus bangkit. Ya, kerana makruh menahan berak sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang. Begitu juga kalau nak kentut, bangkitlah. Jangan tempat duduk tu kentutnya. Pengur baunya kiri kanan. Ya. Bangkitlah. Dah jauh tu kentutlah sepuas-puasnya. Ya. Itu caranya. Baik. Kemudian udah ya yang ke-10. Yang ke-11. Janganlah imam
mengkhususkan dirinya ketika membaca qunut dalam sembahyang subuh, maka hendaklah ia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fiman hadait wa afina